Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Kerry. Baiklah, siang tadi anda sudah bersama Wani dan juga Afiq Syazwan untuk mata pelajaran Pendidikan Islam Kertas 2 dan juga Matematik Tambahan Kertas 1. Baiklah pelajar semua, sebelum kita mulakan sesi kita hari ini, seperti biasa Wani nak ingatkan kena sentiasa patuh SOP dengan bagaimana? Basuh tangan, pakai pelitup muka. Lepas tu ingat, kalau kita berjumpa dengan orang ramai, kena pastikan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Hari ini subjek yang akan kita bersama-sama belajar teknik cara nak jawab, tips dan panduan semestinya subjek Fizik Kertas 3. Tapi dengan siapa? Tunggu dulu sebab nanti kita akan tunjukkan profil cikgu kita. Tapi sebelum tu Wani nak cakap sikitlah, kertas fizik ni kan, mesti ramai pelajar yang rasa fizik ni antara subjek yang agak susah untuk skor juga. Kerana ialah fizik kita ada fizik, kimia, biologi. Tapi fizik ni ia melibatkan the behavior of universe. Tapi macam mana nak aplikasikan fizik dalam kehidupan seharian kita? Oleh kerana itu, kita akan menjemput guru jemputan khas kita. Tapi sebelum kita jemput guru kita nak saksikan dululah profil cikgu kita hari ini. Jom kita saksikan. Itulah dia antara biodata guru jemputan khas kita iaitu Cikgu Azwana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wani. Cikgu sihat ya? Sihat. Mana sihat? Sihat Alhamdulillah. Baiklah, Cikgu Azwana atau lebih dikenali sebagai Cikgu Azu kan? Ya, betul. Merupakan guru di SMK Seksyen 18 Shah Alam dan Cikgu Azwana mempunyai 12 tahun pengalaman mengajar dalam subjek fizik ke Cikgu? Ya, betul. Dalam subjek fizik. Jadi Cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita nak kenal-kenal dengan cikgu dululah kan. Dan kita pun nak tanya pendapat cikgu lah kan. Fizik ni, betul ke fizik ni merupakan antara killer subjek dalam SPM? Mungkin cikgu boleh terangkan? Okey, sebenarnya anak-anak, fizik ni bukanlah satu yang susah sangat. Okey, fizik ni sebenarnya adalah di sekeliling kita. Okey, kita bangun pagi Wani. Ya. Kita bangun pagi, orang zaman sekarang ni kawan ni kan. Bangun pagi dia akan cek apa dulu? Cek handphone lah. Yes, handphone tu fizik lah ni. Ya ke cikgu? Ada konsep-konsep fizik. Yes, dia akan berhubung dengan satelit dan sebagainya. Itu konsep fizik sebenarnya. Okey, baik. Kemudian Wani, bila kita dah dengan handset, kita pergi toilet, betul? Betul. Bila kita pergi toilet, kita tengok cermin. Kita tengok muka kita kat cermin. Ya, Okey, betul. so itu konsep pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Fizik tu Wani. Fizik juga. Okey, nampaknya memang ada pelbagai kaitan fizik dengan kehidupan seharian kita, Ya, cikgu. betul Wani. Itulah dia. Itu pendapat Cikgu Azu ya, rakan-rakan semua. Tapi kita nak dengar jugalah pandangan daripada pelajar-pelajar mengenai subjek ini. Betul ke fizik itu susah? Atau fizik itu sebenarnya alah kacang je lah bagi diorang? Jom kita saksikan dulu pandangan murid tentang subjek fizik. Oh, hi. I'm here to talk about my favorite subject in SPM, which is physics subject. In paper 3, it involves cognitive skill, analytical skill combined with knowledge to answer such questions. Fizik kertas 3 ni mudah untuk skor sebab dekat petikan tu kita boleh tahu dia punya RV dengan MV dia. Dia punya hipotesis, inference tu boleh cari sendiri juga. Kita kena tahu macam mana nak jawab, teknik untuk jawab kertas 3 tu. Bahagian B pula mengeksperimen. Mengeksperimen pun mudah je untuk jawab, kita kena hafal eksperimen saja. Saya suka fizik kertas 3 sebab fizik kertas 3 ni sebenarnya senang. Soalan dia berulang-ulang je. Kita cuma perlu tahu teknik menjawab dia. Bila kita tahu teknik menjawab dia, sebenarnya kita boleh skor markah yang tinggi untuk fizik kertas 3 dan juga untuk keseluruhan markah fizik. Itulah
sahaja pandangan para pelajar tentang subjek fizik. Ada yang kata fizik ni merupakan subjek paling mudah untuk skor. Yang penting kena tahu RV dan MV. Betul ke cikgu? Ya, betul. Aha. Boleh ubah tu kena faham. Pemboleh ubah itu ya. kiranya keyword dalam fizik lah ya. Yes, betul. Terutama kertas 3 sebab dia tentang eksperimen. Ya, okey. Jadi kalau nak tahu cara dan teknik menjawab fizik kertas 3, apa kata Wani nak bagi anda rehat dululah untuk ambil segala buku catatan untuk catat input yang akan diberikan oleh cikgu hari ini. Jom kita berehat dulu dalam Road to Success SPM 2020. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey. Baiklah, nampaknya anda pun sudah bersedia, dah sediakan buku catatan. Wani pasti anda mesti dah ada pelbagai inisiatif, tak kisahlah catat dekat kertas ke, catat dekat teknologi ke, yang penting mesti ada usaha untuk mendapatkan segala ilmu yang akan Cikgu Azu bagi hari ini. Baiklah pelajar semua, Wani nak ingatkan sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, sentiasa menjaga SOP, pakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah cikgu, hari ini sebenarnya bukan kita berdua je tau cikgu. Kerana apa? Kita akan menjemput anak murid Cikgu Azu dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai adik-adik semua. Bertenaga ya walaupun di petang hari ni, tapi mesti semangat nak belajar, okey? Okey. Mereka okey. Baik cikgu, sebelum tu apa kata cikgu perkenalkan dululah anak murid cikgu. Okey. Ini semua anak kesayangan saya lah ni. Anak Jadi kesayangan. SPM. Okey. Memang kesayangan betul lah ni. Okey, yang pertama Nofarisha. Yang kedua kita ada Akmal Mukri. Akmal. Hello. Okey, kemudian Haziq. Ya. Kemudian kita ada Iza Badrisha. Kita ada Auni. Dan kita ada Nadia. Hai. Okey. Itu dia anak murid cikgu. Jadi adik semua, adik-adik ya. Adik-adik semua kalau dah bersedia, dah sedia dengan catatan dan pelajar di rumah dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Dah bersedia. Jom kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, semua dah sedia ya? Anak-anak dah bersedia? Okey, so hari ini saya akan terangkan tentang cara nak menjawab kertas 3. Okey, so kertas 3 ni sebenarnya adalah tentang eksperimen, betul? Okey, kita memandangkan kita sekarang tengah bercuti, betul? Tahun lepas pun kita kurang buat eksperimen sebenarnya. Betul, cikgu. Kadang-kadang paper ni pelajar-pelajar risau, macam mana nak jawab? Ya. Saya secara jujur pun tak sempat nak buat eksperimen, tapi tak apa. Saya akan terangkan macam mana nak jawab kertas 3. Okey, saya start ya. Okey. So ini pengenalan kertas 3. Sepatutnya anak-anak dah tahulah. Okey, kertas 3 ni ada 2 bahagian. Okey, bahagian A, bahagian B. Okey. So soalan bahagian A ada soalan 1, soalan 2. Okey. Dan bahagian B ada soalan 3 dan 4. Okey, soalan 3 dan 4 ni anak-anak, awak kena rancang eksperimen. Kena buat eksperimen berdasarkan situasi yang diberi. Okey, kita teruskan lah ya. Okey, kita terus kepada bahagian 1. Bahagian 1 ni ada 6 perkara yang akan ditanya sebenarnya. Okey, apa benda pertama? Pertama sekali, okey, adalah membaca bacaan yang tertera pada alat pengukur. Okey, kedua, mengenal pasti pemboleh ubah. Ketiga, merekod data. Keempat, menjadualkan data. Kelima, melukis graf. Dan keenam, menyatakan hubungan MV dan RV dari graf. Okey. Okey, kita teruskan Yang pertama, membaca bacaan. Okey anak-anak semua. Okey, saya nak semua orang ambil perhatian kepada alat pengukuran ni ya. Okey, so apa alat pengukuran yang kena perlu ambil perhatian? Pertama, bagaimana nak ambil bacaan daripada pembaris meter. Okey, di makmal itu kita namanya pembaris meter, bukan pembaris ya. Pembaris tu yang awak bawa dalam pensel awak tu. Yang di makmal tu namanya mesti tulis dalam kertas 3 pembaris meter. Jangan tulis pembaris. Baik. Ya, pembaris. Okey, pembaris meter. Kemudian kita ada ammeter. Okey, kita ada voltmeter, tolok boden, ada jam randik, paras meniskus air. Okey, paras meniskus cecair dalam tiub kapilari dan paras meniskus merkuri. Okey, saya nak dalam ni ada beberapa alat yang saya nak tunjukkan macam mana nak mengira dia. Okey, yang pertama jam randik. Ini jam randik. Okey. Ini cara macam mana nak baca bacaan daripada jam randik.
So jam randik ni ramai yang keliru sebab apa dia ada dua bacaan. Satu senggatan di luar dan satu senggatan di dalam. Apa beza senggatan di luar dengan senggatan di dalam? Okey. So senggatan di luar ni adalah mengira saat. Okey, mengira saat. So senggatan yang Okey, back je cikgu. back je ya. Boleh? Saya nak back. Okey. Itu dia. Senggatan ini adalah untuk minit. Okey. So kalau kita tengok kat sini kan. Kat sini adalah 35, betul? Ini 36. Ya. Tapi perasan tak ada kecil-kecil kat situ? Ada anak-anaknya. Okey. Alamak ni hai. Okey, ada anak-anaknya. Macam mana nak baca anak-anaknya tu? Skala yang kecil tu. Macam mana nak baca? Kena ada point ni cikgu. Yes, ada point kat situ. Maksudnya, okey, ini adalah jam randik tu. Ya. Ini adalah contohnya yang 35. Betul. Kalau anak-anak perasan, dia ada 5 lagi senggatan kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru yang ni kan. So kita kena cari berapa senggatan yang kecil ni. So senggatan yang kecil ni ada 5. So 1 kita bagi dengan 5. Berapa nilainya anak-anak? Berapa nilainya? Okey, pelajar boleh jawab juga boleh. ya. Berapa satu senggatan? 0.2. 0.2 Ya. saat. Maksudnya kalau di sini ini 3.5. Jadi ini berapa kat sini? 3.5 point? 3.5. Yes, 3.5. Pandai nak boleh sana ni kan? Lain macam ya cara nak jawab dia tu cikgu. Dia confident. Okey, seterusnya macam ni lah. Kalau macam ni 44.4 saat. Okey. Seterusnya, ini aras meniskus air. Ini yang paling penting sebab aras meniskus air ni dia melengkung. Okey. Okey, dia Cikgu mungkin boleh tak boleh pegang sangat ya. Ya, tunjuk jauh sikit. Okey. Aras meniskus air ni dia melengkung. Kita nak ambil atas ke nak ambil yang bawah sebenarnya? So kita ambil yang yang bawah ni. Kan dia melengkung ni. So jangan ambil atas, jangan ambil yang melengkung ni pun kena juga dekat senggatan tu. Kita ambil yang bawah ni. Yang kat situ. Yang ni pun sama. Ambil ni kan melengkung ni. Jangan ambil yang ni, jangan ambil ni salah ni. Bacaan ni. Ambil yang ni. Yang garisan lurus dia. Yes, garisan lurus dia. Okey. Pandai Wani. Okey. So kita bacalah. Ini 40, 41, 42. So kita dapat jawapan 43. Okey, boleh anak-anak? Boleh? Anak-anak di rumah boleh? Okey. So kita nak cerita apa lagi seterusnya? Apa lagi kita tengok? Okey, ini meniskus air. Seterusnya kita ada apa cikgu? Seterusnya kita ada ini kena back dulu. Okey, kita ada apa lagi? Okey, aras meniskus dalam tiub kapilari. Ini kalau ada cecair dalam tiub kapilari. So, sekarang ni tiub kapilari ni okey, mana tadi? Okey. Ya. Okey, kapilari, tiub kapilari. Boleh cikgu? Boleh. Okey, so tiub kapilari kita tengok ni, dia ada dua keadaan tau. Kita nak yang baca atas ke yang bawah sebenarnya? Saya nak tekan pensel sebenarnya. Cikgu tekan yang ada bentuk pen tu. Okey. Alright. So dia ada dua bahagian ni. Kita nak ambil yang mana? Ambil atas ke? Ambil yang ni So kita ambil yang di bahagian ni. Bahagian bawah. Sebab dia kira panjang tu daripada sini. X-nya tu di sini. Okey. So kita kira. So kita ambil bacaan. So kita dapatlah 4.7 cm. Okey, boleh. Boleh Haziq? Pelajar boleh ikut ya. Saya pasti ni semua pelajar cemerlang juga ya. Amin. Okey. Okey, seterusnya. Ni tiub kapilari. Kemudian aras meniskus. Meniskus, okey. Merkuri ni saya rasa semua dah faham lah ni. Merkuri daripada sekolah rendah pun kita dah tahu kan merkuri macam mana. Okey, seterusnya. Tadi kita membaca bacaan. Ialah dah eksperimen mula kita rekod baca bacaan dulu. Kemudian kita nak mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, di manakah pemboleh ubahnya? Okey. Okey, pemboleh ubahnya. Boleh cikgu? Okey, ni pemboleh ubahnya. Okey. So pemboleh ubah ni yang paling penting adalah anak-anak kena tahu macam mana mengenal pasti pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasikan dan juga yang bergerak balas. Okey. So, baca soalan.
Okey, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara dalam nyata. Okey. Highlightkan perkataan hubungan antara. Hubungan antara dalam nyata dan dalam ketara. Bila keluar nampak soalan macam ni, highlightkan perkataan hubungan. Sebab perkataan hubungan tu sebenarnya dah bagi hint. Hint untuk mana MVRV dia. Okey. Mana MVRV dia kan. Okey, kemudian baca sebenarnya soalannya panjang. Saya pendekkan. Okey. Baca soalan sampai jumpa perkataan prosedur ini diulang. Okey, anak-anak, kalau prosedur ini diulang, maksudnya anak-anak, saya tanya Auni. Auni, kalau prosedur ni diulang, maksudnya dalam nyata tu pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun yang bergerak balas? Dimanipulasikan, cikgu. Ya, pandai Auni. Pandai Auni. Okey, so kita faham kalau dia bergerak, dia berulang-ulang, maksudnya dia adalah automatik dia dimanipulasikan sebab kita guna banyak nilai kat sini, beberapa kan. Okey, so daripada sini, bila dalam nyata dimanipulasikan, jadi apakah yang bergerak balasnya? Haziq, apa yang bergerak balas Haziq dekat sini? Boleh Haziq? Haziq nampak soalan ke? Bergerak balas. Dah nampak dah. Okey. Apa? Tak nampak dah. Haziq dia nervous sikit cikgu. Itulah. First time on air ni. Okey, Haziq nak cuba? Nak cuba Haziq, apa pemboleh ubah bergerak balas kat sini? Yang bergerak. Allah. Tak apa Haziq. Bergerak balas. Okey. Apa? Dalam apa? Mungkin Dalam sama-sama nyata itu ke dalam pelajar di ketara? rumah boleh cari juga ya jawapannya. Dalam ketara saya rasa. Ya, dalam ketara. Ada tak keluar jawapannya? Okey, so dia adalah dalam ketara. Okey. Dalam ketara. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Saya tanya Farisha. Farisha, mana Farisha? Okey, kita tanya Farisha. Farisha, apa untuk pemboleh ubah dimalarkan? Ketumpatan air. Yes, kita katakan dia adalah ketumpatan air. Okey, saya nak terangkan sedikit tentang pemboleh ubah ni. Ramai pelajar dia tak tahu macam mana nak mengenal pasti. Saya rasa kalau MVRV ni boleh pemboleh ubah yang dimalarkan ni. Pemboleh ubah dimalarkan ni adalah kemalar biasa kita belajar dalam fizik dia tetap, betul? Okey, so dalam fizik ni pemboleh ubah dimalarkan adalah pemboleh ubah yang selain kuantiti fizik, selain daripada pemboleh ubah bergerak balas dan yang dimanipulasikan. Tetapi pemboleh ubah yang dimalar ni dia kena malarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ni kalau kita tak malarkan dia akan mempengaruhi pemboleh ubah yang bergerak balas. So contohnya kat sini kita kena malarkan ketumpatan air. Okay, kalau kita tak malarkan ketumpatan air, contoh kita gunakan ketumpatan air yang berbeza. Kita gunakan air garam contohnya. Ya. Ianya akan mempengaruhi bacaan sebab dah berlainan ketumpatan. Jadi sebab itulah kita katakan ketumpatan air ni dikatakan pemboleh ubah dimalarkan. Cikgu, pemboleh ubah dimalarkan tu sebenarnya constant variable ke? Yes, constant Maksudnya variable. yang sama sahaja. Yang sama, kuantiti fizik yang sama. Okey. Kalau nak kata sama ya, dia mesti ada perkataan kuantiti fizik. Maksudnya benda yang boleh diukur, yang sama. Okey, kalau kita tengok kat sini, pembaris pun sama juga. Daripada awal eksperimen sampai akhir eksperimen, kita guna pembaris. Tapi bolehkah pembaris dikatakan sebagai pemboleh ubah dimalarkan? Tidak. Tak boleh. Sebabnya dia tak boleh diukur. Maksudnya pembaris ni, kalau saya gantikan pembaris okey, dengan alat lain. Okey, contohnya tali pita pengukur ke. Saya masih boleh baca lagi kedalaman nyata dan ketara tu. Dia tidak mempengaruhi pun responding variable tu. Lebih baiknya dimalarkan itu adalah isi padu yang tetap. Isi padu yang boleh diterima. Okey. Kalau kesimpulannya pemboleh ubah dimalarkan ni, selain daripada pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalar ni, kita kena malarkan dia. Okey. Kalau kita tak malarkan dia akan mempengaruhi responding variable. Okey, baik cikgu. Sebelum kita nak tanyalah pelajar-pelajar, ada soalan yang nak diajukan kepada cikgu anda Ada tak? ke?
Setakat inilah. Boleh faham lagi, boleh ikut lagi? Boleh ikut lagi Boleh. Okey. Mereka belajar cemerlang cikgu. Boleh? So kita teruskan. Bagus dia orang ni. Okey. Okey. Seterusnya, lepas kita menentukan mana boleh ubah, kita nak merekodkan data. Okey, data tu kita dapat daripada mana? Data tu kita dapat daripada yang kita ambil bacaan tadi. Daripada pembaris meter ke, daripada voltmeter ke. Kalau contoh soalan ni kita dapat daripada pembaris meter. So kita catat bacaan di sini. Okey, so jawapan kita tengoklah berapa bacaan di sini. Okey, saya nak tanya siapa ya? Nadia, berapa bacaan X ni Nadia? Cuba awak baca pembaris meter tu. 1.6 ya, Nadia? 1.06 ya. Berapa Nadia? Saya tuliskan jawapannya. Baca X. 1.1. Suara Nadia kurang jelas lah. Boleh cakap dengar. kuat sikit? 1.7. Yes, okey, pandai Nadia. 1.7. 1.7. Bagus Nadia. So, Yeah. baca alat pengukuran dan tulis, rekodkan. Ini namanya merekod data. Okey. Baik. Daripada alat pengukuran tu. Okey, seterusnya. Okay, so Merekodkan data ni senang kata cikgu nampak je dah tahu dah jawapan dia. Yes, kita tengok sahaja alat pengukuran tu. Ya, betul. Ya. Kena pandai baca lah kan. Kena baca alat pandailah baca alat Baik, pengukuran. Okey, ini pula kalau merekodkan data untuk yang nilai H ni pula yang kita kena tolak pula. Okey, dia kata kat sini dalam nyata dia dah bagi 6 cm. Dia nak dalam ketara. Dia bagi rumah dia kata kat sini H tolak H besar tolak X. Dia nak H kecil. Okey. Kan? Dalam ketara. Saya nak suruh siapa tanya? Saya nak Iza. Berapa nilai H ni Iza? 4.3 cm. 4.3 cm kan? Okay, so ini adalah 4. Tak boleh pula ya? 4.3 cm. So saya tulis kat sini. Tak Alright. boleh lah, tak apalah. 4.3. Betul lah jawapannya Betul. tu. Okey. Betul. Pandai. Okey, seterusnya. Bila dah merekod data, apa kita kena buat? Menjadualkan data. Yes, kita kena menjadualkan data kita. Okey. So macam mana nak menjadualkan data? Nak jadualkan data ni anak-anak, ikutlah apa yang soalan minta. Jangan ikut awak je. Ikut apa soalan minta. Okey, soalan kata, jadualkan keputusan bagi H besar, X dan juga H kecil dalam ruangan di bawah. So, bina jadual mengikut kehendak soalan. Okey, calon tidak perlu menulis nama penuh kuantiti. Contoh nama penuh kuantiti, contohnya kalau daya. Tak perlulah tulis DA dah, YA ya, daya. Tak perlulah. Okey, hanya tulis simbol daya apa? Okey, saya tanya. Simbol daya apa, Haziq? Tanya Haziq. F. Yes, bagus Haziq. Simbol daya adalah F. So, tulis F saja. Tak perlu tulis daya. Okey? Gunakan simbol yang tertera pada soalan. Yes, gunakan simbol yang tertera pada soalan. Mana saya punya... Manakah pensel saya ni? Sekejap ya. Boleh cikgu? Cikgu nak boleh. pen dia? Okey, boleh. Okey. So, dia kata gunakan sahaja... pen dia ni. Okey, dah. Okey, gunakan sahaja simbol yang tertera kepada soalan. So, simbol yang ada tertera pada soalan adalah apa? H besar, X dan juga H kecil. So, guna saja. So, pindahkan di sini. Okey, di sini dan di sini. Salin semula. Salin semula. Okey. Okey, yang paling penting dalam menjadualkan data ni adalah unit. Saya kalau dalam kelas kan saya jerit kuat. Unit. Unit tu penting. Kenapa? Contohnya lah kawan ni kan. Wani pandai masak tak? Pandai cikgu. Pandai kan? Mesti tengok resepi betul? Ya, betul. Kalau dalam resepi dia kata gunakan 5 garam. Contohnya 5 ini. garam. 5 apa Wani? Oh, itulah
Kena sama ada gram ke? Sama ada gram ke lagi apa ni? Cubit ke? 5 cubit garam ke? Cawan ke? Yes. Yang gram, Mhm. cubit, garam tu unit dia lah sebenarnya. Ya, ni kalau 5 garam cikgu nanti orang letak 5 plastik garam cikgu. Tiba-tiba 5 guni garam. Ya. Upgrade hair macam tu. Habislah orang tu cikgu. Kan? Ya, betul. Masih lah. So, itu saya cakap. Unit dalam fizik adalah penting. Ibarat awak nak masak, Ya. tapi dalam resipi awak tulis 5 je. Mm-mm. 5 apa? Dalam fizik juga. Ya, betul. Jangan ditinggalkan. Unit tu wajib. Aha. Sebab macam saya cerita tadi. Mm-mm. Kalau contohnya awak tulis 6. 6. 6 apa? 6 cm lah patutnya di situ. Kan? Kalau awak tak tulis unit, 6 ketul. Betul cikgu. 6 biji. Betul. Tulis unit. Tu dia. faham Ni ya? kalau anak-anak murid cikgu yang selalu sama kelas dengan cikgu ni mesti akan dengar cikgu menjerit dari jauh. Tulis unit dia. Memang. Sebab apa? Biar kita kata unit. Nanti frekuensi tu masa exam. Unit dia akan tulis. ingat. Betul cikgu. Bagus-bagus. Okey. Kan? So unit tu wajib. Kalau tak ada unit, tak tepat. Okey. Okey, saya nak cerita pasal jadual ni kan. Jadual ni sebenarnya di kawasan ni, ini yang pertama ni, ini adalah untuk MV. MV. Yes, untuk yang dimanipulasikan. Mhm. Okey. Lepas tu ini adalah untuk apa ni? Yang kedua tu untuk apa, Farisha? X tu sebenarnya jadual untuk apa? Pemboleh ubah bergerak balas, cikgu. Yes. Bagus Farisha. RV, bergerak RV. balas. Yang ini adalah kita katakan table untuk data sekunda. Data sekunda ni kita tak dapat daripada eksperimen. Kita kena tambah tolak dan sebagainya. Mhm. Okey, jadi jangan salah susun ya. Macam saya cakap, kalau sini ikut kepada ni. Biasanya soalan dia akan cakap, ini MV, ini RV lah kita kena tahu kan. Okey, tips dia, nilai tempat perpuluhan mestilah seragam. Okey. So bacaan nilai tempat perpuluhan bergantung kepada kepekaan alat. So maksudnya kepekaan alat tu, saya nak tanyalah. Saya tanya Iza. Iza, kepekaan tu Ya, apa cikgu. Iza? Ingat lagi ke subjek form 4? Kepekaan, sensitivity. Aha. Go Iza. Kepekaan ialah kebolehan suatu alat untuk mengukur kuantiti fizik secara konsisten tanpa sisihan relatif. Bagus Iza, ingat ya. Dia Bagus. bagi full statement tu ya cikgu. Full statementnya. Ataupun ayat yang paling senang. Aha. Okey. Kepekaan ni nilai yang terkecil. Okey. Yang radas tu boleh ukur. Okey, contohnya yang ni kita guna pembaris betul. Maksudnya pembaris tu, kan pembaris. Okey. Pembaris contohnya ini 1. Okey. Ini 2. Kan ada kecil-kecil kat sini. Mm-mm. So berapa nilai kecil kat sini? Maksudnya biasanya adalah 0.1 betul? Betul? Kan maksudnya kita baca akan baca nilai contohnya 1.1 cm, 1.2 cm. So nilai terkecil yang pembaris ni boleh ukur adalah 0.1 cm. Betul. Maksudnya 1 tempat perpuluhan. Maka untuk kolom MV ni dia mesti ada 1 tempat perpuluhan. Oh, di belakangnya. Di belakangnya. Okey, baik. Boleh tak? Anak-anak di rumah boleh? Itu antara tips yang sangat berguna Ya, ya cikgu. tengok. Kalau contohnya dia guna voltmeter. Mhm. Okey, kita tengok apakah unit terkecil atau sensitivity bagi voltmeter. Maka nilai tempat perpuluhan tu kita letak di sini. Di Okey. MV ni. Baik. Yes. Dan tu pula, seragam ni maksudnya kalau daripada awal 1 tempat perpuluhan sampai ke bawah ni semua 1 tempat perpuluhan. Ya, kena samalah. Samalah, tak sama lain lah kan. Sama juga. Okey. Ini pun sama. Dia, kalau 1 tempat perpuluhan, 1 tempat perpuluhan. Alright. Kalau dua-dualah bergantunglah kepada nilai tempat perpuluhan. Tapi yang selalu pelajar buat, dia selalu dia tertinggal macam ni tau. Okey, contohnya 2.3. Okey, kemudian bawah tu nilai dia 3. Okey. Kemudian 4.5. Okey, dia biarkan je 3 ni. Oh, dah jadi lain Dia lah. lain lah. So dia kena buat apa? Dia kena letak perpuluhan berapa. Okey Haziq, perpuluhan berapa Haziq?
perpuluhan kosong. Bagus Haziq, perpuluhan kosong. Inilah kita katakan seragam. Itulah dia. Baik cikgu, terima kasih atas okey. penjelasan sebentar tadi. Tapi sekarang ni cikgu, kita nak beri peluang untuk cikgu dan juga anak-anak murid cikgu serta pelajar di luar sana untuk berehat seketika dulu dan kita akan sambung selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2020. Okay. Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey. Baiklah, sebelum kita sambung sesi pembelajaran kita hari ini, seperti biasa Wani nak ingatkan untuk sentiasa jaga SOP, sentiasa pakai pelitup muka, cuci tangan dan juga jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Kerana apa? Kita jaga kita. Baiklah, sekarang ini kita akan teruskan sesi kita untuk sambung kita teknik menjawab sedikit je lagi dan juga latih tubi untuk hari ini cikgu. Dipersilakan. Okey, kita sambung ya. Okey, kita dah menjadualkan data ni, dah buat data. Kemudian sekarang kita nak melukis graf. Okey, macam mana nak melukis graf? Kan dah buat jadual. Daripada jadual tu, kita buatlah graf. Apa yang perlu ada sebenarnya? Ini yang perlu ada. Okey, kuantiti dia label pada paksi yang betul. Kuantiti tu apa? Maksudnya ni lah. HCM ni, okey. Ni pun sama. H dengan CM ni. Ini paksi Y, ini paksi X. Pastikan kuantiti tu dia label. Kemudian unit. Unit lagi. Unit lagi. Dah berapa kali cakap pasal unit ni kan? Unit, anak-anak, unit. Faham ya? Mesti di label dengan betul. Okey, menggunakan skala yang seragam. Elak menggunakan skala ganjil. Okey. Kemudian semua titik diplot dengan betul. Garis lurus terbaik adalah perbezaan di atas dan bawah. Garis lurus kosong atau 1. Saiz graf dari titik awal hingga akhir adalah besar. Okey, saya nak terangkan tentang elakkan menggunakan skala ganjil. Ayat dia skala ganjil, bukan skala nombor ganjil. Beza tu skala ganjil dengan skala nombor ganjil. Maksudnya macam mana tu cikgu? Itulah macam mana ya. Skala ganjil ni, maksudnya skala ganjil tu bila kita tak dapat tentukan nilai satu daripada graf. Contoh ya, ini kertas graf kita. Okey. Kita ada satu petak yang macam ni kan. Petak betul. Okey, kalau contohnya kalau contohnya saya gunakan skala 3. 0.3 contoh Skala 3. Skala 3, gandaan 3. Okey. 3, 6, 9 kan? So daripada sini saya dapat tak nilai 1 sebenarnya? 3. Kalau sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contohlah sampai 10, contohlah. So kalau kita perhatikan, 1 tu saya akan dapat 0.3, 0.6, 0.9. Tapi 1 saya ada tak kat situ? 1 susah kan nak macam cari? tak ada je cikgu? Tak ada. Yang inilah dikatakan skala ganjil. Dan elakkan guna skala ganjil semasa menjawab graf ni tadi. Okey, baik. Contohnya, contoh lain. Okey, 7. Gandaan 7. So maksudnya yang kecil-kecil tu akan dapat 0.7, 1.9, 1.4, ini 2.1. Dekat mana dapat 1 kat sini? Macam 1, nilai 1 tu susah. Jadi bila betul. kita susah nak dapat nilai 1, maksudnya skala tu dah jadi tak valid lah. Ya, betul. Dan tak bolehlah kita gunakan. Elakkanlah kan cikgu. Elakkan. Okey. Gunakanlah 5, 10, 15, 2, 4, 6. Okey, kemudian dia kata garis lurus terbaik. Apa maksud garis lurus terbaik tu sebenarnya? Mungkin pelajar garis lurus terbaik tu macam mana? Okey, Farisha angkat tangan. Nak tanya apa tu Farisha? Rasa Farisha dari tadi angkat tangan macam tu Ya ke? cikgu. Contoh kalau RB tu nilai dia semua gandaan 3, contoh 3, 6, 9. Boleh ke kalau kita pakai skala ganjil juga? Sebab nilai tu 3, 6, 9. Okey, elakkan. Kita gunakan skala yang lain yang boleh kita baca. Kita boleh guna 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 dan sebagainya. Betul. Okey, boleh Farisha? Alright. Okey. So, macam mana nak melukis graf ni sebenarnya? Ini kertas graf. Okey, ini paksi kita. Okey. Paksi Y, paksi X. Yang dikatakan garis lurus terbaik tu maksudnya bukan tidak semestinya semua nilai tu perlu kena pada garis ni. Tak semestinya dia kena. Tak semestinya. Okey. Yang sebenarnya garis lurus terbaik tu ada seberapa dia seimbang sebenarnya.
Apa maksud seimbang? Maksudnya dia seimbang atas dan bawah nilai dia. Dia punya plot masa kita plotkan graf tu lah. Maksudnya, okey, contoh nilai kita ada satu kat sini. Ya. Contoh ni contoh ya. Okey, satu di sini. Kemudian kita dapat satu di atas. Kemudian kita dapat satu di bawah. Okey, Wani, seimbang ke tak graf ni? Kalau tengok tak seimbang, cikgu. Tak seimbang ke? Kalau tengokkan plot lah. Okey, dia seimbang sebenarnya. Seimbang walaupun tak kena kepada plot tu. Walaupun tak kena. Sebab yang diseimbang tu maksudnya ya, dia kata perbezaan. Tengok ayat ni. Perbezaan titik di atas di bawah garis lurus adalah kosong ataupun satu. Apa maksudnya perbezaannya tu? Maksudnya, okey, sekarang ni ada satu titik di atas garis. Satu titik di bawah garis. Oh, okey. Satu tolak satu dapat berapa Wani? Kosong. Yes, kosong. So, kita boleh katakan graf ini adalah seimbang. Yang penting jangan lebih pada satu lah maksudnya cikgu. Tak boleh terlalu jauh lah. Yes. Okey, faham. Itu yang paling penting. Okey? Tak semestinya semua kena. Okey, baik. Okey. Seterusnya, saiz graf. Ini yang paling saya nak tekankan. Saiz graf ni mestilah besar. Jangan dibuat sekecilnya macam ni. Ini kertas graf. Buatlah graf tu buat sebesar-besarnya. Bagi penuh. Bagi penuh. Ya. Okey, bagi penuh. Jangan dibuat graf tu kecil je ni. Alah, itu namanya sayang kertas tu cikgu. Ini sebenarnya kerengga depan rumah, kerengga dekat pokok mempelam rumah saya lebih besar daripada graf ni sebenarnya. Kerengga tu, ni kau gelak ni ambil kerengga kau letak kat sini. Yang kerengga tu ambil mak kerengga. Kau tampal kat sini lah, besar lagi mak kerengga daripada graf ni sebenarnya. Jangan. Gunakan sebaik mungkin kertas yang diberi tu. Yes, sebesar-besarnya. Nampaknya dah keluar dah cikgu punya garang tu cikgu. Betul kan? Sebesar-besarnya keluar dah kat saya ni. Okey, mesti besar. Okey, tips dia macam mana? Macam mana kita nak tahu graf kita tu menepati ke tak, besar ke tak? Okey, ambil kertas graf, awak lipat. Lipat. Okey, lipatkan dia. Lipat dua. Bila kita lipat graf dia ada garis macam ni kan? Kalau graf awak dah lebih daripada garisan lipatan tu, insya-Allah besarlah graf tu. Okey. Baik. Faham tak? Faham ya? Okey. Pastikan dia besar. Macam mana kita nak cari data kalau graf itu kecil, betul? Betul, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ni habis untuk melukis graf. Melukis graf dah habis. Kemudian kita tengok apa lagi? Menyatakan hubungan MV dan RV. Okey. So, hubungan MV dan RV ni, tengok apa yang kita dah lukis tadi. Graf kita tu, kita dapat macam mana? Okey, kalau kita dapat macam ni, hubungannya adalah apa? Saya nak tanya siapa Saya nak tanya Akmal. Akmal, kalau kita lukis graf Akmal, kita dapat graf macam ni. Ini nama grafnya apa Akmal? Berkadar langsung itu. Berkadar langsung. Bagus Akmal. Ini namanya berkadar langsung. Okey, situasi lain. Kalau kita lukis graf, kita tak dapat macam ni. Tapi kita dapat graf tu tak kena pada kosong. Dia kena kat sini je. Akmal pula. Saya tanya Akmal je lah. Akmal, ni apa nama grafnya Akmal? Yang mana ibu? Tak nampak. Yang ni. Nampak yang tak? tidak kena pada kosong. Dia tak berkadar langsung. Tak berkadar langsung ke Akmal? Betul ke? Tak tepat tu. Tak berkadar langsung. Oh, senang je. Ini berkadar langsung, ini tak berkadar langsung. Cuma tak kena kosong. Tak tepat tu Akmal. Yang lain, saya nak tanya siapa lagi? Okey, kita cuba tanya pelajar yang lain pula. Auni. Auni ni apa Auni? Bertambah secara linear. Yes, bertambah secara linear diterima. Meningkat secara linear pun diterima. Saya nampak Farisha angkat tangan tadi. Apa Farisha nak tanya? Farisha nak tanya soalan ke? Saya nak jawab soalan. Oh, nak jawab soalan. Okey, nanti awak jawab cikgu nak jawab soalan. Sangat excited hari ni cikgu. Dan ini bergantung kepada apa yang dilukis oleh calon lah. Maksudnya kalau calon tu dapat graf macam ni, dia lukis secara berkadar terus. Kalau dapat macam ni, ini bertambah secara linear. Alright. Okey, seterusnya kita sekali lagi. Okey. Kita dah ke bahagian A. Okey. Bahagi soalan 2 sebab kita 4 soalan dia sebenarnya. Okey, kita terus soalan. Boleh. Okey, so yang ni pula dah masuk soalan 2. Soalan 2. Saya nak siapa baca ya? Saya nak Iza baca cepat Iza. Soalan 2 ni. Soalan 2. Okey. Kejap.
murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara dua gelombang dan kedalaman air bagi suatu gelombang air. Keputusan ditunjukkan melawan B bagi 2.1. Okay, so Iza, nyatakan hubungan antara lambda kuasa 2 dengan D. Okay, sebelum tu Iza, kita nak buat apa ni Iza kalau graf ni tergantung macam ni? Kena sambungkan dekat paksi Y. Yes, betul. Kita kena jangan awak kata soalan salah ya anak-anak. Salah lah cikgu tergantung. Cikgu saya tak ajar pun soalan graf tergantung. Salah, bukannya memang macam ni. Awak yang kena sambung kan? Okey, ya, sambung. Murid-murid kena sambung? Yes, kita kena sambung. Kita kena buat yang ini. Ini namanya ekstrapolasi. Okey. Sambungkan sampai kena kepada titik kosong yang ni. Paksi Y ni tadi. So nyatakan hubungan. Kalau macam ni tadi dia adalah bertambah secara linear. Okey, seterusnya. Alright. Okey, soalan nombor 2. Kita teruskan je lah. Okey, nyatakan hubungan. Okey, saya nak tanya siapa Haziq, apakah hubungan ni Haziq? Kalau graf macam ni saya dah ajar tadi. Hubungan dia lambda kuasa 2 bertambah secara linear dengan D. Ni soalan 2. Soalan 2. Salah soalan tu. Salah soalan Haziq, okey Haziq. Okey. Okey. Apa ni Haziq? Okey, Dalam Contoh 2. ini Soalan 2. V berkadar langsung dengan I. Yes, V ke S berkadar langsung. Pantas ya Haziq tengok macam tu pun dia dah tahu jawapan. Hebat Haziq ya. Ya, betul. Okey. Tips nak jawab soalan ni, rujuk graf. Tengok graf. Graf tu macam mana? Saya ulang balik. Kalau graf tu macam ni, dia berkadar langsung. Kalau graf tu macam ni, dia bertambah secara linear. Soalan nombor 2, tengok graf yang diberi. Okey, seterusnya. Okey, kemudian kita nak tengok apa ni? Kita nak menentukan nilai daripada graf ni. Soalan ni cakap, okey, saya nak cari mana pensel saya letak pensel. Itu dia cikgu. Ni tapi dah slide-nya dah. Okey, back dulu. Lepas tu cikgu tekan pen tu. Okey. Dah lain lah pula. Cikgu tekan balik dekat slide cikgu tu. Slide ni. Baru tekan balik dekat pen. Pensel ni ya. Okey. So kat sini soalan cakap tunjukkan. Tak ada pula pensel saya. Okey. Biasalah tu cikgu. Tunjukkan pada graf. Macam mana nak tunjuk? Nak panggil pengawas peperiksaan ni, saya tunjuk jawapan saya ni. Ni jawapan saya. Macam tu ke? Bukan macam tu. Kalau dia kata tunjukkan pada graf, apa yang perlu awak buat adalah contoh dia kata tentukan nilai lambda apabila D sama dengan 2.5. Okey, 2.5. Carilah 2.5 kat sini. Cari 2.5 sampai kena garis yang ni. Kemudian jawapan dia ada kat sini. Tapi pula soalan ni dia trik sikit. Soalan ni lambda kuasa 2. Soalan graf ni lambda kuasa 2. Soalan nak lambda. So kita kena buat apa? Kita kena buat apa pelajar? Kena buat apa? Farisha, kita kena buat apa? Dia bagi lambda kuasa 2. Kita kena buat apa Farisha? Ya, kita kena punca kuasakan dia. Ya, punca kuasakan dia barulah kita dapat nilai lambda. Dan lagi sekali nak jerit ke Wani? Unit. Unit tu mesti betul anak-anak. Baik. Kalau okey, 3.79 aja awak tulis. 3.79 apa? 3.79 kilo ke? 3.79 biji ke? Ya. 3.79 buah ke? Apa-apa boleh jadi. Apa-apa boleh jadi. Sebab tu saya kata unit. Unit tu penting. So unit ni adalah CM. Tulis unit. Okey, boleh? Boleh anak-anak kat rumah? Okey, pelajar-pelajar semua okey ya? Okey. Yang dekat rumah sana boleh? Boleh faham ya? Saya pasti kalau pelajar cikgu pun okey, mesti di rumah pun okey. Baik cikgu, di sini Wari nak ingatkan cikgu ada lagi 10 minit. 10 minit saja. Untuk menerangkan latih tubi yang selanjutnya. Okey, baiklah. 10 minit je ya. Okey, boleh cikgu, cikgu boleh. Boleh ya. Okey, saya nak back ni macam mana. Okey. Kemudian melakukan kerja pengiraan. Okey, pentingnya kita mencari ni. Sebelum tu kecerunan.
Macam mana kita nak mencari kecurunan? Kecurunan graf tu ya. Pencurunan pula. Menghitung kecurunan graf. Okey, ini soalan kecurunan. Okey, soalan kecurunan. Tadi kita dah sambung. Soalan minta hitung kecurunan. Okey, so kita faham, anak-anak semua tahu kecurunan M, Y over X, betul? Okey, nak mencari kecurunan, okey, saya nak soalan ni, lukis segitiga yang sebesar-besarnya. Itu dia. Faham ke sebesar-besarnya? Maksudnya sebesar-besarnya. Biar nampak kenapa kecurunan tu kita kena lukis sebesar-besarnya. Supaya kita mendapat bacaan kecurunan yang tepat. Lagi besar kecurunan segitiga yang kita lukis untuk cari kecurunan tu, lagi tepatlah nilai yang kita dapat. Okey. So, jangan pula selalu pelajar saya tak tahulah kenapa dia suka tulis kecil-kecil aja. Diorang malu tu cikgu. Itulah. Anak-anak dia suka tulis. Tadi kerengga lebih besar. Ini semut hitam kat rumah saya lebih besar daripada keturunan awaknya, tahu tak? Ambil semut hitam tu yang bapaknya tu, tampil kat sini. Besar lagi semut hitam daripada awak punya keturunan. Tu dia, cikgu dah marah dah tu. Marah tu ya. Okey, nak mengingatkan. Kalau awak tulis macam ni, dia tak terima sebab nilai dia terlalu kecil. So kita macam mana nak kira nilai kecurunan? Nilai kecurunan ni penting supaya kita nak masukkan bila nak mengira dalam rumus nanti. Dan yang paling penting, nak jerit lagi ke Wan ni, mesti ada apa Wan ni? Kalau kecurunan adakah ini yang terakhir cikgu? Kerana kita ada lagi 5 minit. 5 minit sahaja ya. Okey. Ini mesti ada unit. Sama jugalah. Okey. Kemudian kita masukkan dalam kecurunan kita kira tadi, kita masukkan dalam rumus. Okey. Dan seterusnya masukkan dalam rumus, nanti awak kira lah macam mana kan. Okey, seterusnya ini adalah langkah berjaga-jaga. Soalan terakhir untuk soalan ni lah. Okey, baik. Soalan nombor 2. So, bila kita buat eksperimen, kita kena tulislah langkah berjaga-jaga. Ayat yang general. Ayat yang general. Kalau awak buat ni anak-anak, insya-Allah betul. Kedudukan mata hendaklah berserenjang. Kesebutan dia cikgu? Okey, macam mana je tadi? Kedudukan mata hendaklah berserenjang. Berserenjang tu apa ya cikgu? Berserenjang maksudnya dia 90 darjah. Kita kalau tengok pembaris, kita jangan tengok macam ni. Mata tu straight berserenjang. Jangan kita sengit-sengit. Baik. Okey. Ikut ayat ni, kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala bacaan. Pembaris meter. Ingat, makmal kita panggil pembaris meter. Bukan pembaris. Pembaris yang Nabi sebut awal tu. Okey, untuk mengelakkan ralat parallax. Okey. Kedudukan mata, skala bacaan, mesti ada perkataan skala bacaan. Kenapa skala bacaan? Kan pembaris, dia ada skala 1, 2, 3. Ini kita panggil skala. Mata kita berserenjang dengan skala. Okey, kemudian mengelakkan ralat parallax. Ini perlu ada. Okey, contoh kalau kita gunakan voltmeter. Maksudnya ayat kita akan cakap kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala bacaan. Kita gantikan kat sini dengan voltmeter. Kalau kita guna ammeter, gantikan dengan ammeter. Kalau kita guna termometer, gantikan ini dengan termometer. Macam mana je termometer ni? Untuk mengelakkan ralat parallax. Itu ayat yang generalnya. Okey, jadi nampaknya kita dah pun habis untuk kita tahu teknik menjawab fizik kertas 3. Bersama Cikgu Azu ya. Terima kasih banyak Cikgu. Wani sendiri rasa, walaupun Wani tidak mengambil subjek fizik itu, tapi Wani sendiri rasa memperoleh banyak ilmu hari ini. Dan Wani nak minta, kalau boleh nak minta tips Cikgu lah yang terakhir kepada mungkin anak-anak murid Cikgu dan pelajar di luar sana. Okey, untuk kertas 3 fizik ya, saya tak menggalakkan anak-anak menghafal eksperimen. Menghafal eksperimen hanya akan membuatkan awak bila kita hafal, bila yang keluar tu tak sama, kita akan gabrah, betul? Sebaiknya fahamkan eksperimen. Yang perlu awak faham adalah yang mana pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Bila kita tahu apa pemboleh ubah dalam yang soalan tanya, insya-Allah kita boleh jawab kertas 3 tu. Saya ulang balik, elakkan menghafal eksperimen tetapi memahami eksperimen itu tentang apa.
Okey, itulah di antara tips yang diberikan. Sebelum kita akhiri, kita nak tanyalah para pelajar, mungkin ada soalan terakhir untuk Cikgu Azu hari ini? Ada. Tak ada. Jadi maksudnya okey, siapa, ada. Nadia ke? Dari Nadia ke tu? Ke Farisha? Farisha. Farisha. Itu soalan jadual. Okey, jadual. Tadi kan kita ada H besar, H kecil dengan H kecil kan. Jadi H kecil kita dapat from H besar pada X. Dalam jadual kita kena tunjuk ke jalan kira macam mana dapat H kecil. Tak perlu. Tak perlu. Hanya letakkan nilainya sahaja. Tak perlu tunjukkan jalan dia. Hanya letakkan nilai dalam jadual sahaja. Tak perlu. Alright. Okey, ada soalan lain daripada pelajar-pelajar yang lain? Ada. Okey. Auni, apa Auni nak tanya? Auni. Cikgu, kalau bahagian graf tu, kita kena letak ke perpuluhan kosong macam kepekaan dia? Letak, seeloknya letak. Letak. Ya, lebih selamat letak. Sebab itu memang betul pun. Letaklah kepekaan dia. Okey, nampaknya cikgu pun sudah menjawab pertanyaan para pelajar. Jadi kalau ada soalan lagi boleh tanya. Ada lagi tak? Okey, kalau tak ada, Wani nak ucapkan terima kasih juga kepada pelajar SMK Seksyen 18 Shah Alam kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Semoga berjaya dalam SPM tahun ini. Dan Wani ucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Azu sudi meluangkan masa dan sudi memberi pelbagai ilmu kepada pelajar di luar sana. Dan Wani harapkan anda dapat mengambil segala peluang dan tunjuk ajar yang diberikan oleh Cikgu Azu untuk Fizik Kertas 3 hari ini. Itu sahaja daripada saya untuk Road to Success SPM 2020. Itulah dia. Tapi subjek sebelum ni, nak tahu subjek apa? Kenalah tunggu. Okey, selepas ini subjek Geografi Kertas 2 kena saksikan dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum kepada calon-calon SPM yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Saya doakan semoga anda semua dapat menjawab soalan dengan tenang. Jaga kesihatan diri dan tidur secukupnya. All the best.